on dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Salawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, apa khabar sahabat semua? Sahabat-sahabat di TM Bakit Helwa kita, Kaedah dan semua yang lain lah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam siri kuliah kita. Alhamdulillah. Dan hari ini kita cerita tentang hijrah. Tajuk hari ini bukan talbis iblis. Kita nak cerita tentang hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Daripada peristiwa itulah yang mana kita hari ini kita kenang dan kita sambut berkaitan dengan peristiwa ini kepada junjungan besar kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum daripada kita pergi dengan lebih lanjut lagi, so kita nak tahu cerita hari ini berkaitan dengan hijrah yang senantiasa orang cerita, sebar dan sebagainya. So kita nak mendekatkan diri kita dengan peristiwa tersebut dan kita nak ambil iktibar daripada peristiwa tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan keimanan kepada kita dan manfaat untuk kita semua. Baik, pertama yang kita nak cerita tentang hijrah Nabi ni, pertama sekali bila berlaku hijrah. Okey, bila berlaku hijrah ataupun apa erti hijrah dulu? Hijrah ni bermaksud pindah. Hijrah ni berpindah, dan saya kira perkara ni tak asing sebab kita pun istilah tu kita juga nak berhijrah. Cuma hijrah dalam istilah agama ni maksud dia kita berpindah daripada sebuah negeri yang kufur, syirik, kepada sebuah tempat yang kita boleh beramal dengan agama kita. So to be specific, cerita hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi masa tu diutuskan di Mekah. Lalu pada masa tu Mekah hidup dalam kesyirikan, orang sembah berhala. Kemudian orang sembah berhala. Bila orang sembah berhala, Nabi datang untuk mengajak orang meninggalkan amalan atau penyembahan berhala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila keadaan tersebut berlaku dan orang-orang kafir masa tu tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So apa faktor yang menyebabkan Nabi berpindah daripada Mekah menuju ke Madinah? Ialah pertama, sebab masa tu orang Mekah dia tak terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian pada masa yang sama orang Madinah pula datang. Nabi SAW dia berdakwah di musim haji. Bila orang Madinah datang, Nabi berdakwah kepada mereka dan ada orang yang terima dakwah Nabi. Berlakulah perjanjian Bai'ah Aqabah yang pertama, yang pada masa tu ada beberapa orang sahaja daripada sahabat Nabi datang daripada Madinah masuk Islam. Dia balik ke Madinah, kemudian dia berdakwah, menyebarkan Islam. Tahun hadapan datang dengan 70 orang lebih sahabat masuk Islam, bai'ah kepada Nabi untuk mempertahankan Islam dan berdakwah atau mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajak Nabi pergi ke Madinah. So bila dalam keadaan tersebut, maka Nabi akhirnya berhijrah ke Madinah. Okay. So itu secara basic ataupun maklumat awal lah. So faktor Nabi berhijrah, pertama orang Mekah tak terima dakwah Nabi.
Yang kedua, orang Madinah terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, pada masa tu orang sahabat-sahabat Nabi menerima penganiayaan daripada kaumnya sendiri dan orang-orang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak saudara Nabi pun halang dakwah Nabi. Nabi sendiri menerima berbagai bentuk penganiayaan, dicaci, dimaki, dihina. Nabi SAW, antara familiar benda yang famous Nabi kena tohmah ni 3. Orang kata Nabi ahli sihir, orang kata Nabi ni ahli syair, dan orang kata Nabi ni gila. Ini paling famous. Hal lain-lain tu pemecah belah masyarakat, kemudian tak ikut ajaran nenek moyang. Itu benda-benda yang masa tu Nabi SAW dihina. Kemudian disakiti. Sehingga Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, disebut dari Abdullah bin Mas'ud, dia cerita Nabi waktu tu dengan solat di Masjidil Haram, di bait, indal bait, baitillah lah. Abu Jahal, sahabat dia duduk, tiba-tiba dia kata, siapa dia nak pergi ke satu tempat penyembelihan Bani Fulan, ambil dekat kotoran-kotoran tempat sembelihan tu, kemudian letak atas belakang Muhammad waktu dia tengah sujud. Kemudian pergilah orang yang paling jahat dari kalangan mereka, ambil, kemudian bila dia tengok Nabi SAW sujud, dia pun letak atas belakang Nabi. Nabi SAW kata Abdullah bin Mas'ud, wa ana anzuru la ughni syai'a. Aku tengok dan aku tak mampu nak buat apa-apa. Lau kana li man'atun, dia kata kalalah aku boleh halang pada masa tu. Kata Abdullah bin Mas'ud, mereka pun tertawa. Ketawa sampai pegat Nabi tak angkat kepala dia. Dalam sujud tu Nabi tak angkat. Nabi sujudlah. Sampailah datangnya anak perempuan Nabi, Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha. Kemudian Fatimah pun buang daripada belakang Nabi itu kotoran-kotoran. Lalulah Nabi SAW angkat kepala daripada sujud. Kemudian Nabi doa, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy, hukumlah orang-orang Quraisy. Bila mereka dengar, mereka pun takut. Kemudian mereka takut sebab doa tu takut mustajab di Baitillah ni. Lalu Nabi pun menamakan mereka, tak seluruhnya Quraisy. Nabi kata, Allahumma alaika bi Abi Jahal, wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Nabi sebut 7 orang. Kata Abdullah ibn Mas'ud lepas daripada tu, demi Allah, aku tengok orang-orang yang Nabi doakan mereka itu pada waktu itu, semua mereka berada dalam telaga di Badar. Setelah daripada mereka mati terbunuh dalam perang Badar dan mereka dicampakkan dalam telaga di perang Badar. Ini situasi Nabi waktu tu. Nabi sendiri diancam. Kemudian berlaku pula faktor yang keempat, sahabat-sahabat Nabi pun. Kita tahu Bilal bin Rabah cerita macam mana. Kita tahu Sumayyah mati dibunuh. Suami dia Ammar bin Yasir. Suami dia Yasir mati dibunuh. Anak dia Ammar bin Yasir pun diseksa. Akhirnya menyatakan seolah-olah dia murtad. Kemudian dia taubat balik lepas daripada tu. Khabbab ibn al-Arad, sahabat Nabi juga diletak di atas pemanggang relau besi, sebab dia tukang besi, diletakkan atas pemanggang api itu sehingga menitik melemuk daripada belakang dia. Dahsyat. Kemudian itu faktor yang keempat. Yang kelima, Nabi SAW sendiri setelah 13 tahun di Mekah, Nabi SAW melihat ataupun Allah nak menempatkan Nabi dalam satu negara Islam supaya boleh berlakunya hukum-hukum dalam sebuah negara Islam. Seperti solat Jumaat, solat raya. Masa tu di Mekah tak boleh nak buat. Solat berjamaah ramai-ramai. Hukum undang-undang.
syariat jual beli, syariat nikah kahwin, syariat qisas, hudud dan sebagainya. Ini keperluan dalam syariat sehingga akhirnya setelah 13 tahun, faktor yang kelima ni Allah Ta'ala pindahkan Nabi supaya syariat itu sempurna. Kemudian yang keenam, faktor yang keenam, kita sebut faktor-faktor dulu. Berlaku keenam ni sunnah para Nabi sebenarnya. Allah Ta'ala bila mengutuskan Nabi, banyak daripada Nabi-Nabi ni berhijrah. Nabi Musa AS, sebagai contoh, Nabi Musa diutuskan di Mesir. Kemudian setelah daripada Mesir, Nabi Musa berlaku fitnah dia dengan Bani Israel, dengan Qibti. Kemudian Nabi Musa hijrah pergi ke Madian, duduk membesar di situ, kemudian menikah kahwin. Kemudian setelah daripada itu, Nabi Musa lepas daripada dia kahwin, batah balik ke Mesir itu, barulah dia diangkat menjadi Rasul dan kembali kepada Bani Israel. Jadi Nabi Musa AS hijrah. Kemudian Nabi Nuh AS juga hijrah. Setelah daripada tempat dia tu, dia diangkat melalui dengan kapal dia, kemudian dia berlabuh di tempat yang lain, di atas bukit Judi, maka hijrah Nabi Nuh AS berdasarkan peristiwa tersebut. Nabi Ibrahim AS setelah daripada dia ni menerima ancaman daripada Namrud dan juga sampai dia, padahal asal dia di Iraq. Nabi Ibrahim ni, kalau sahabat-sahabat tengok dalam sejarah, City of Ur ni asalnya dia panggil Babylon, ataupun tempat lahirnya, tempat kelahiran Nabi Ibrahim AS, sebagaimana tercatat daripada dalam kitab Injil ataupun juga Taurat. Orang kafir tahu. Berlaku satu discovery di Iraq pada tahun 1929, lebih kurang macam tu. Mereka discover satu arkeologi bangunan tamadun yang besar, dan pada masa itu mereka dapati kota penuh dengan berhala, dan mereka kenal sebagai City of Ur. Dia adalah tempat lahirnya Nabi Ibrahim AS. Dan memang betul, Nabi Ibrahim ni asal usul dia di Iraq. Dia dilahirkan di Iraq. Tapi akhirnya Nabi Ibrahim AS keluar daripada Iraq setelah daripada peristiwa daripada dia memecahkan patung berhala tu. Dan kita tahu sejarah, akhirnya Nabi Ibrahim ni dia ada beberapa tempat. Dia pergi ke Syam, dia pergi ke Mesir. Dan kemudian akhirnya Nabi Ibrahim juga hantar anak dia Ismail ke Hijaz. Dan akhirnya dia menetap dekat dengan Palestin, Nabi Ibrahim AS ni. Nabi Musa pun macam tu, Nabi Ibrahim macam tu, Nabi Nuh AS pun macam tu. Jadi semua ini termasuk sunnah para Nabi, bahawa mereka berhijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So ada 5 faktor di situ, dan akhirnya berlakulah peristiwa hijrah. Sebelum Nabi SAW berhijrah, bila Allah Ta'ala ada 13 tahun ni turun ayat yang mengizinkan hijrah, maka Nabi SAW hantar dulu sahabat-sahabat, Nabi izinkan sahabat-sahabat dulu berhijrah. Antaranya adalah Abu Salamah berhijrah, dan berpisah dengan isterinya. Terpaksa Abu Salamah pergi dulu, isterinya Ummu Salamah ditahan, sehingga akhirnya setelah beberapa ketika, barulah Ummu Salamah setelah menangis beberapa tahun lah, sampai 1 tahun dia, akhir sekali dia pun berhijrah pula ke Madinah, bertemu dengan suaminya Abu Salamah yang baik hati ni. Kemudian hijrah juga Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat juga yang kita tahu. Suhaib Ar-Rumi dia datang berhijrah ke Mekah dalam keadaan fakir. Kemudian bila nak hijrah, sahabat-sahabat ataupun orang-orang Quraisy kata kepada Suhaib Ar-Rumi, kamu dulu datang kepada kami fakir, hina. Setelah duduk sini kamu jadi kaya-kaya, kemudian sekarang ni kamu nak ikut Muhammad dengan harta-harta kamu. Suhaib kata, tak apa, aku tinggalkan semua harta tu. Dia dah pergi kepada Nabi SAW, tinggalkan tempat tinggal, tinggalkan harta benda kerana bersama dengan Nabi SAW. Dan
Lagi hebat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Semua kita tahu cerita Umar Al-Khattab bila hijrah hebat. Orang lain cerita sembunyi-sembunyi. Umar ni dia orang hebat. Dia orang yang gah. Sehingga dia kata kepada orang Quraisy, siapa yang nak siapa yang nak rasa anak dia jadi yatim, isteri dia jadi janda, aku nak pergi sekian. Hari bulan, pergi siapa dia? Sehingga akhirnya tidak ada yang berani menghalang Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia pun berhijrah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu sinopsis awal. Macam mana pula cerita hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi semua sahabat selepas daripada berlaku perjanjian Aqabah di musim haji, bulan apa? Bulan Zulhijjah ni, maka mula mereka masuk pada awal Muharram tu, mereka dah hijrah sikit-sikit. Sahabat dah pergi. Sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda hijrah pada akhir bulan Safar. Bulan Safar. Nabi hijrah penghujung bulan Safar. Yang ni saya nak sebut pada semua sahabat-sahabat sekalian, kalau ada orang yang dia kata bermusafir di bulan Safar ni adalah sial. Dan setengah orang menganggap Safar ni bulan sial. Sehingga ada ustaz tempat kita zaman sekarang ni menganjurkan mandi sunat Safar untuk buang sial. Maka hujah balas kita kepada dia bahawa Nabi SAW sendiri berlakunya peristiwa hijrah yang agung, permulaan hijrah berlaku di hujung bulan Safar. Bererti, siapa yang menganggap bulan Safar tu sial, maka dia telah berdusta di atas nama agama. Kerana dalam agama Islam, la safara wala tiyarata wala, Nabi SAW sebut tidak ada sial di bulan Safar. Tidak ada sial-sial, tak ada. Semua manfaat atau mudarat kita ni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. So kalau orang kata tak boleh buat musafir di bulan Safar, tak boleh kenduri di bulan Safar, maka jawapan kita kepada mereka, sahabat, saudara, akhi, sesungguhnya Nabi SAW baginda bermusafir dalam peristiwa hijrah yang agung ni, baginda keluar dalam bulan Safar. Secara spesifik sebagaimana yang disebut oleh Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiq Al-Makhtum, Nabi keluar pada akhir 27, tanggal 27 hari bulan Safar. Dan Nabi bersembunyi dalam Gua Thur 27, 28, 29. Nabi duduk 3 hari 3 malam bersama Abu Bakar As-Siddiq dalam Gua Thur. 3 hari 3 malam. Masa itulah yang hantar makanan dengan isteri ataupun anak kepada Abu Bakar As-Siddiq, nama dia Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar, dia hantar makanan, dan pada masa itulah dia ikat makanan dekat tunggangan dia dengan tali ikat pinggang dia. Dia tarik tali ikat pinggang dia yang masa tu dibuat daripada kain, dia koyak jadi 2, dia belah. Satu ikat pinggang dia daripada tebal jadi nipis, ikat balik pinggang dia. Satu lagi buat ikat makanan, bekalan makanan nak dibawa kepada Nabi SAW. Jadi dia dikenal sebagai pemilik 2 tali pinggang. Siapa dia? Anak kepada Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Setelah 3 hari duduk dalam Gua Hira, Gua Thur. Gua Hira tu turun wahyu kan. Gua Thur 3 hari. Bila 3 hari ni 27, 28, 29. Pada tanggal 1 Rabiul Awal, Nabi SAW pun keluar daripada gua tu pergi ke. Kita tak cerita apa yang peristiwa 3 hari 2 orang duk kencing, duk itak belakang Nabi, kalau lah Abu Bakar nampak sikit lagi. Itu cerita biasa. Setelah daripada tu Allah selamatkan mereka. Setelah 3 hari, mereka pun turun daripada bukit Gua Thur, dan kemudian menuju ke Madinah. Perjalanan ambil masa 8 hari. Bermula 1 Rabiul Awal sampai di Quba pada tarikh 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal bersamaan hari Isnin. Hari Isnin sampai.
So dalam peristiwa 8 hari ni macam-macam lah peristiwa berlaku. Itu juga biasa dah kita dengar. Nabi sampai nak cari makanan dekat apa tu Ummu Ma'bad, kambing yang kurus, tak ada susu, tiba-tiba Nabi gosok, tiba susu dia jadi banyak, boleh perah minum. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bagi tahu kepada orang ni adalah penunjuk jalan. Yang dia maksudkan penunjuk jalan hidayah, dia tunjuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua macam-macam mihnah dan tribulasi. Waktu Nabi nak berhijrah tu pun cabaran dia hebat. Kejap-kejap Abu Bakar jalan belah kanan, kemudian ke belah kiri, kemudian belah depan, kemudian belakang. Sehingga siapa takut ada orang nak serang hendak Nabi SAW. Dalam peristiwa tu juga berlakunya cerita Suraqah bin Malik kejar Nabi SAW sampai dia nak jumpa Nabi. Kemudian kaki kuda dia masuk ke tanah, jatuh tersungkur. Dia bangkit lagi, kejar lagi, jatuh tersungkur. Sampai 3 kali dia meminta keamanan dengan Nabi SAW. Nabi bagi satu surat kepada dia dan dia beriman kepada Nabi SAW. Nabi kata kepada dia, dia bagi kepada Suraqah ni mahkota Kisra Parsi. Setelah daripada itu dia janji untuk tutup cerita Nabi SAW. Peristiwa-peristiwa ni berlaku banyak agung. Tapi poin yang utama dalam peristiwa ni belum lagi. Kita nak cerita tu. Sampai di Madinah 8 hari bulan Rabiul Awal di Quba. Maka di saat itu semua sahabat-sahabat dah tengah tunggu Nabi SAW dan mereka pun keluar ramai-ramai menyambut kehadiran Nabi SAW. Masa tu sahabat-sahabat di Madinah belum kenal Nabi ni. Mana satu Nabi, mana satu Abu Bakar As-Siddiq. Bagi 2 orang, tak tahu mana satu Rasul, tak tahu mana satu Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar, apabila Nabi SAW duduk, Abu Bakar bangun dan Abu Bakar angkat kain meneduhkan Nabi SAW. Tahulah sahabat bahawa yang duduk itu adalah Nabi SAW. Yang membuat teduhan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dia duduk. Nabi duduk di Quba selama 4 hari. Nabi duduk di rumah, nama dia Kalthum bin Hadam. Seorang lelaki, nama dia Kalthum. Kalthum bin Hadam, Nabi duduk di situ dan Nabi bina Masjid Quba yang hari ni kita pergi ziarah Madinah, kita salat 2 rakaat padanya, dapat kelebihan mengerjakan umrah tu. Setelah 4 hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, 8, 9, 10, 11, maka pada hari Jumaat 12 Rabiul Awal, Nabi keluar daripada Quba dan menuju ke Masjid Nabawi hari ni. Di pertengahan jalan turun syariat salat Jumaat. Jadi solat Jumaat pertama sampai di situ. Kemudian Nabi setelah salat Jumaat, Nabi meneruskan perjalanan sampai di Masjid Nabawi pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Jumaat. Okey, ingat tarikh tersebut. Kenapa kita nak ingat tarikh tersebut? Sebab kita hari ni cerita kita yang kita nak sebut hari ni ialah pada kita peristiwa hijrah tu banyak sangat peristiwa dan banyak sangat faedah yang kita boleh ambil. Tapi keyword dia ialah kunci kepada semua peristiwa ni berlaku. Kenapa? Pelajaran pertama daripada hijrah ialah hijrah membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. So berbahagialah orang yang bersama Nabi, iaitu berpegang kepada kebenaran, dan celaka dan hinalah orang yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So hari ni walaupun peristiwa hijrah fizikal itu tidak lagi berlaku, tetapi ada orang berhijrah dari sudut apa? Dari sudut keimanan, dari sudut kefahaman, dari sudut ilmu. Mereka berhijrah daripada dulu tak bertudung, sekarang ini hijrah dipakai tudung. Berhijrah daripada dulu meninggalkan agama, berhijrah kembali kepada agama, bertaubat. Berhijrah meninggalkan hawa nafsu, berhijrah. Kita alhamdulillah tempat kita ni setelah daripada Nabi SAW menawan balik kota Mekah, Nabi kata la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah sahabat setelah Nabi buka balik kota Mekah. So Nabi duduk di Madinah. Setelah daripada tu Nabi bina Masjid Nabawi, Nabi bina tamadun sahabat. Dengan hijrah Nabi buka kota, Nabi buka pasar.
orang Yahudi masa tu yang menguasai pasar Madinah. Nabi buka satu lagi pasar untuk umat Islam berniaga. Nabi batalkan riba Yahudi, tak boleh nak jual beli dengan. Sebab itu negara Islam yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu keperluan dalam dakwah untuk kita amalkan apa yang Allah Taala wahyukan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku peristiwa lepas daripada tu pasca hijrah. Pasca hijrah pada tahun yang kedua setelah hijrah berlaku perang Badar. Setelah tahun mereka tu perang Badar, berlaku bulan Ramadan, mereka perang dengan Quraisy. Berlaku perang Badar tahun kedua hijrah. Menang Islam, kalah Quraisy. Mereka tuntut bela tahun ketiga hijrah, berlaku pula peristiwa perang Uhud. Kalah juga Quraisy dan hampir-hampir Nabi terbunuh, tapi akhirnya selamat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang Quraisy balik. Setelah itu berlaku pula perang Khandaq. Kemudian berlaku pula perjanjian Hudaibiyah. Kemudian berlaku pula setelah itu pada tahun 8 Hijrah. Setelah itu berlakulah peristiwa pembukaan kota Mekah. Fast forward, kita cerita cepat-cepat. 8 Hijrah, Nabi kembali ke Mekah, menakluk Mekah. Setelah 8 tahun, akhirnya Mekah termasuk dalam jajahan takluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kehebatan yang berlaku juga, setelah berlakunya penaklukan kota Mekah, Nabi dah hijrah ke Madinah. Nabi tak patah balik duduk di Mekah. Nabi kekal duduk di Madinah. Dan ini sebahagian daripada kelebihan Madinah dan kelebihan orang-orang Ansar. Sehingga Nabi SAW, walaupun berlaku hijrah dah, atau berlaku pembukaan kota Mekah, Nabi stay dengan kaum Ansar. Dan Nabi kata, mana pun orang Ansar pergi, aku akan ikut golongan Ansar. Laulal hijrah lakuntum ra'an minal Ansar. Nabi SAW kata, kalau tidak kerana peristiwa hijrah, nescaya Allah Ta'ala akan utuskan aku bersama dengan golongan Ansar. Lakuntum ramna'an minal Ansar. Besarnya kelebihan golongan Ansar dan besarnya kelebihan sahabat-sahabat. Setelah itu Nabi kata, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah daripada pembukaan kota Makkah. Tapi yang kekal adalah jihadun wa niyah. Jihad dan juga niat untuk kita berhijrah. Kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi Nabi ini, hijrah Nabi membezakan kebenaran dengan kebatilan. Okey. Dengan sebab hijrah, musuh-musuh dakwah akhirnya kalah dan terhina. Okey, dengan berlakunya peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peristiwa hijrah lagi menunjukkan beberapa ciri-ciri mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa hijrah juga menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu menggunakan khidmat seorang kafir, iaitu Abdullah ibnu Uraiqid, yang mana dia guna sebagai penunjuk jalan. Peristiwa hijrah juga menunjukkan peranan besar wanita muslimah dalam membantu kejayaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Kemudian Nabi juga pada masa itu meninggalkan ataupun mengembalikan, walaupun orang Quraisy benci kepada Nabi dari sudut dakwah, tapi mereka masih meninggalkan amanah-amanah mereka untuk dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sebelum daripada Nabi berhijrah, Nabi dah pesan-pesan supaya kembalikan amanah ni kepada orang-orang yang memberikan amanah itu kepada mereka. Kemudian secara ringkasnya juga kita nak cerita, setelah daripada itu, walaupun peristiwa ini agung di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apakah mereka ni menjadikan dia sebagai hari perayaan dan sambutan? Ini benda yang kita perlu selidiki balik diri kita. Bila perkara ni berlaku kan, sebenarnya bukan perkara ni saja. Banyak saja dalam Islam momen-momen yang agung dan besar
yang sekiranya kita kalau nak jadikan dia perayaan, nescaya banyak sangat momen tu. Sebagai contoh, satu hadis yang diriwayatkan menceritakan bahawa seorang Yahudi berkata kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Yahudi itu, "Wahai Umar, aku dapati dalam Quran satu ayat yang mana seandainya turun kepada kami orang Yahudi, nescaya kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari perayaan ulang tahun. Lattakhadnahu 'idan." Kami jadikan hari itu hari raya ulang tahun, hari perayaan ulang tahun. Kata Umar radhiyallahu anhu, apa dia? Dia kata ayat Allah sempurnakan agama Islam. Itu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Umar radhiyallahu anhu bila dengar dia kata, aku tahu ayat ni. Bila dia turun, di mana dia turun. Jadi kata Umar, ayat ni turun waktu Nabi sedang buat haji. Di padang Arafah 9 Zulhijjah. Ayat ni turun. Tapi setelah itu Umar radhiyallahu anhu tidak pernah menganggap hari itu sebagai hari ulang tahun yang kita kena buat upacara sambutan hari kesempurnaan Islam. Tak ada. Sebagaimana upacara-upacara lain, sahabat-sahabat tidak pernah menjadikan upacara tentang hari kelahiran Nabi nak kena ada upacara, hari kewafatan Nabi ke nak ada upacara, hari kesempurnaan Islam pun ada upacara, dan hatta hijrah Nabi SAW ataupun sambutan tahun baru nak kena ada hari upacara. Jawapannya semua ni tak ada di zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan kita mencintai generasi ini dan kita mencontohi mereka sebagai satu contoh teladan yang baik. Sebagaimana kita cerita pada minggu lepas, kalau tuan-tuan masih ingat lagi, puan-puan masih ingat lagi, kita bahaskan tentang talbis iblis di kalangan orang sufi yang mana mereka bila berzikir sampai tahap pengsan. Ingat tak kita bahaskan? Dan Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis yang kita baca mendatangkan satu hujjah di mana dia berhujjah dengan perkataan seorang sahabat Nabi, iaitulah Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Ni anak kepada sahabat Nabi yang dijamin syurga ni. Di mana anak kepada dia Amir bin Abdullah balik ke rumah dan dia kata, aku lihat satu kumpulan yang hebat rasa takut dia kepada Allah sampai mereka baca Quran dan pengsan kerana takut kepada Allah. Abdullah ibn Zubair kata kepada anak dia, jangan pergi dah, tak payah pergi dah tempat. Kenapa pula wahai ayah? Dia kata, kerana aku telah melihat generasi yang lebih bersih hati mereka. Itu generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mereka bila baca Quran, tidak lebih daripada menangis dan juga gemetar hati mereka. Tidak ada di kalangan mereka yang pengsan. Dan dia menganggap perbuatan itu melampau. Ini talbis. Apabila mereka melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh generasi salafus salih. Berbalik kepada cerita hijrah kita ni, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah dan semua sahabat-sahabat kita yang sedang menonton. Bukanlah kita tak sayang kepada Nabi. Sebaliknya, kerana sayanglah kepada syariat yang asal, kita nak ikut jejak langkah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan bila sampai peristiwa hijrah, hari ini kita mendapati, minta maaf kita sebut, ada sebahagian masyarakat yang begitu obses dengan tahun baru hijrah. Sehingga bila masuknya Maghrib, akhir Zulhijjah, masuknya Maghrib 1 Muharram, mereka nantikan saat dan momen itu seperti mana orang tunggu detik jam 12 malam di hari sambutan tahun baru Masihi. Yang mana asal usul ni adalah perayaan yang diada-adakan oleh orang-orang non-Muslim. Asal sambutan tahun baru ni daripada mereka, kerana mereka
mengingati peristiwa tersebut dengan cara begitu. Zaman dulu tak ada, tapi oleh kerana bila dah tersebar luas dunia maklumat dan orang Islam bercampur aduk dengan orang kafir duduk dalam negara Islam, kemudian mereka merayakan sambutan-sambutan tersebut, akhirnya perayaan itu menyerap masuk dan mempengaruhi umat Islam. Sehingga akhirnya umat Islam juga merasakan mereka perlu merayakan sambutan tahun baru umat Islam. Dan mereka menantikan momen maghrib tu seperti mana orang kafir tunggu masuknya detik 12 malam. Kita nak katakan bahawa pertama, Nabi SAW tak pernah pun menyambut sambutan tahun baru. Dan tahun baru ni tidak pernah tidak pernah ada pun zaman Nabi SAW. Kerana orang yang memulakan kiraan kalender hijrah ni adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bererti waktu bermula kiraan tahun Islam ni, zaman Umar sekitar 16 tahun. Dia backdated. Hari mula-mula nak kira tu dah 16 hijrah. Maknanya zaman Nabi hijrah 10 tahun dalam hijrah, tak pernah orang sambut tahun baru hijrah. Tak ada kiraan tahun baru hijrah. Abu Bakar As-Siddiq lepas daripada tu 2 tahun memerintah, tidak juga meletakkan kalender hijrah sebagai kalender Islam. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan ijtihadnya dan dia kerana luasnya empire dia meletakkan tarikh untuk tujuan pengurusan dan surat-surat rasmi kerajaan, dan dia bincang dengan sahabat-sahabat yang ada. Mereka setuju meletakkan hijrah sebagai peristiwa yang diletakkan sebagai asas kiraan. Masa tu dah berlaku macam-macam dah. Tapi oleh kerana kata Umar Al-Khattab, hijrah ni membezakan antara hak dan batil, fa'arrikhu biha. Maka Umar kata letakkan dia sebagai satu tarikh untuk kita ingat. Lalu bermula pada tu dia backdated tahun 16 hijrah, bermula kiraan tahun Islam. Zaman Nabi tak berlaku. Kemudian setelah daripada tu, walaupun begitu, kita tahu berdasarkan sejarah Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. Kenapa Umar kira bulan 1 bulan Muharram? Kerana ada yang kata berlakunya hijrah sahabat-sahabat ada dah mula daripada awal Muharram, berakhir musim haji. Dan kerana berakhirnya musim haji, seolah-olah orang nak memulakan satu perjalanan hidup yang baru, dan akhirnya mereka bersetuju pada sahabat masa tu untuk memulakan kalender hijrah daripada bulan Muharram dikira bulan 1. Dan tidak pernah sahabat-sahabat buat satu upacara khas untuk menyambut momen masuknya tahun baru. Tak ada. Itu adalah asimilasi yang berlaku. Sebab apa? Sebab dalam Islam dan sahabat-sahabat tahu Nabi dah ada satu sunnah yang fix, tetap, bahawa Nabi bukan sekadar baca doa awal tahun hijrah. Setiap kali terbitnya anak bulan, Nabi akan baca doa. Dan inilah yang kita nak suruh semua sahabat-sahabat kita hijrah. Daripada dulu kita tak tahu, kita hijrah kepada tahu. Dan kita hijrah dulu daripada kita suka ikut-ikut orang. Hari ini kita berhijrah kepada beramal mengikut panduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut Nabi ni macam mana cara dia? Cara dia dengan kita cari apa riwayat-riwayat hadis yang ada menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sahih atau secara benar. Jangan pula berdepan dengan hadis palsu, tu tak boleh. Mereka reka amalan yang seakan-akan Nabi buat padahal Nabi tak buat, itu tak boleh. Kita nak hijrah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengikut kepada kefahaman ini dan keinginan ini, kita katakan ada satu amalan dalam Islam, iaitu doa melihat hilal ataupun doa melihat anak bulan. Sekali lagi kita kata doa melihat anak bulan, okey, doa melihat hilal ataupun doa melihat anak bulan. Mana tak keluar doa melihat anak bulan ni? Ini sini kita tekan sini. Mana tadi? Yang sini.
Doa melihat anak bulan. Tuan-tuan boleh tengok di skrin sahabat-sahabat yang mungkin duduk masak macam ni, yang work from home atau duduk di pejabat sambil-sambil buat kerja lain dan sebagainya. Bagi kepada saya 1 minit, 2 minit, pandanglah skrin anda. Tengok dekat skrin, ada satu doa yang sebenarnya doa ni disandarkan kepada Nabi SAW. Di mana soal Zoom kita kena besarkan. Okey. Nampak tak? Anak panah mana? Ni. Tak nampak lagi? Okey. Terlindur sikit. Mana kita nak keluar? Boleh dah tu. Okey. Boleh dah tu. Baik. Doa ni ada dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Doa ni dalam riwayat hadis oleh Al-Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi kata darjatnya hasan. Adalah perbahasannya, tapi sekurang-kurangnya ada tahsin, ada Imam Tirmizi mengatakan dia hasan. Dan kalaupun pertikaian tu ada, dia dalam bab fadailul a'mal atau dalam bab doa. Doa ni sebenarnya kita tak ada masalah. Boleh saja berdoa bila-bila masa. Tapi untuk mengkhususkan dia sebagai doa akhir tahun dan doa awal tahun, nak kena tunggu sebelum maghrib baca doa akhir tahun. Kemudian selepas masuk maghrib kita doa awal tahun. Itu semacam satu ritual yang khusus yang perlu kepada sandaran. Betul ke tidak Nabi buat macam tu? Kalau tidak, make it clear bahawa kita boleh doa apa saja. Dan kalau ada doa khusus daripada Nabi SAW berkaitan tengok anak bulan, inilah doa yang sepatutnya kita zahirkan, kita kempen masyarakat, perkenalkan kepada umat agar kita beramal dengan satu sunnah daripada Nabi SAW. Doanya berbunyi, tengok kat skrin kita semua, sahabat-sahabat semua. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima nuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Maksudnya Allahu Akbar, ya Allah jadikanlah hilal itu, yakni anak bulan itu bagi kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam, serta datang dengan taufik kepada apa yang kami, kepada lima tuhibbu wa tarda, apa yang engkau cintai dan engkau redai, Rabbuna wa Rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhan kamu wahai bulan adalah Allah. Itu satu riwayat. Ada juga riwayat yang sebut sebagai melihat kepada mana ni, open ini image. Boleh dah tu. Besar dah nampak. Open new tab. Okey. Okey, doa ketika melihat anak bulan seperti mana yang dikeluarkan oleh panduan oleh pejabat mufti Perlis dengan lejnah isnad dia ni. Allah ni pendek sikit. Dari riwayat Imam At-Tirmizi, darjatnya hasan. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman. Tadi bil amni wal iman. Ni bil yumni wal iman. Wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Bolehlah kita nak baca yang ni ataupun yang tadi. Kita boleh baca. Dan faedah doa ini dibaca oleh seseorang melihat anak bulan dan tidak hanya dikhususkan pada bulan-bulan tertentu. Mana nak back kecil sikit ni. Okey, Datuk boleh nampak. Jadi maksudnya, kalau mengikut sunnah ini, bukan hanya bulan Muharram je kita baca. Setiap kali kita tengok anak bulan, kita doakan doa ini. Bukan sebab kita anti kepada doa, tidak. Tapi kerana kita lebih sayang kepada apa yang diamalkan oleh sahabat Nabi dan kita nak ikut panduan mereka.
Dan kita tak nak akhirnya, kita nak faham Nabi bila masuk bulan Muharram, apa yang Nabi tengok pandang. Sudut pandang Nabi tak pernah jatuh pada 1 Muharram. Sebagai malam kata nak sambut tahun baru. Tapi bila masuk bulan Muharram, pertama, Nabi tahu ini adalah bulan haram. Yang kedua, dalam bulan Muharram, semua hari-hari bulan Muharram disunatkan puasa. Sebab Nabi kata, dan Nabi menisbahkan bulan Muharram ni kepada Syahrillahil Muharram. Yang ketiga, fokus yang lebih utama pada 2 hari. 9 Muharram dan 10 Muharram. Iaitulah hari Ashura, dinamakan hari Ashura, yang kita sunat puasa. Dan kerana Nabi sangat-sangat tak suka menyerupai Yahudi, walaupun Nabi tahu Yahudi puasa hari 10. Kerana asasnya bila sampai Nabi ke Madinah, Nabi tengok orang Yahudi puasa. Dan bila tengok Yahudi puasa, Nabi tanya. Yahudi jawab, hari ini adalah hari Nabi Musa diselamatkan daripada Fir'aun, maka kami puasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, kami orang Islam lebih utama dengan Nabi Musa berbanding kamu. Akhirnya Nabi puasa dan Nabi suruh sahabat-sahabat puasa pada hari 10 Muharram. Makna di sisi Nabi 10 Muharram tu besar. Kan satu bukan nak sambut tahun baru dak. 10 Muharram tu agung di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana nama beza dengan Yahudi, Nabi kata la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Di akhir hayat Nabi, Nabi kata, kalau aku panjang umur tahun depan, aku akan puasa 9. Berarti ulama bahaskan makna Nabi ni 9 dan 10 supaya berbeza dengan Yahudi. Begitu sekali Nabi tak nak sama dengan Yahudi, kita tiba-tiba nak menyerupai sambutan tahun baru ni. Pada saya lebih suka kepada sunnah yang baginda Nabi SAW amalkan. Dan ini yang kita nak kempen. Kalau ada orang kata fadilat doa begini, itu jelas kebohongan atas nama Nabi SAW. Tidak ada satu sandaran khas bahawa Nabi ajar doa akhir tahun dan doa awal tahun. Tak ada. Sebab amalan tu tak ada pun zaman Nabi SAW. So kita nak macam mana? Kita nak kempen biar sunnah ni diketengahkan. Sunnah pertama, sunnah doa melihat anak bulan. Sebagaimana yang ada depan sahabat-sahabat sekalian. Allahumma, baca sama-sama. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Sunnah pertama. Sunnah yang kedua, kita nak kempen puasa hari 10 Ashura. 10 Muharram Ashura. Sunnah yang ketiga, berbeza dengan Yahudi dengan menambah 1 hari puasa sebelum daripada 10, itu Tasu'a. 9 dan 10 kita puasa. Kita hidupkan sunnah ni. Moga-moga kita berhijrah. Daripada dulu kita tak tahu sunnah Nabi. Hari ini kita sama-sama bergabung dengan generasi sahabat dulu yang mereka menghidupkan ajaran Nabi SAW. Walaupun kita tidak bersama dari sudut masanya, tapi kita bersama dari sudut ajarannya. Bersama menghidupkan ajaran Nabi SAW, berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan berjuanglah untuk mendaulatkan dan memartabatkan sunnah sehingga seluruh umat beramal dengannya. Dan mereka yang cinta kepada Nabi adalah orang yang benar-benar berpegang dan mengamalkan sunnah daripada Nabi SAW. InsyaAllah sahabat-sahabat semua, saya ingat itulah yang dapat kita kongsikan. Kalau kira semangat tu tengah semangat lagi ni bila cerita bab sunnah. Tapi masa kita dah lanjut, insya-Allah cerita talbis iblis kita sambung pada bulan hadapan dalam bulan Muharram. Hari ini kita cerita hijrah, perjalanan Nabi, iktibar kita dan juga berpegang dengan sunnah ketika berlakunya anak bulan Muharram. Dan berpegang dengan sunnah, dengan berpuasa banyak sunnahnya, berpuasa sunat di bulan Muharram. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Wallahu ta'ala alam. Sekali lagi saya mohon maaf andai terlajak masa, terkasar bicara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semua dan mentaufikkan kita kepada apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha. Ingat malam ni keluar anak bulan, baca doa yang ikut sunnah Nabi. Boleh? InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.